Mengetahui apakah persiapan awal yang boleh dilakukan oleh komuniti maritim ataupun komuniti pesisir pantai, apakah langkah-langkah keselamatan dan bagaimana pandangan agaknya tentang bajet untuk nelayan. Betul. Yang baru-baru ini telah pun diumumkan satu berita baik. Jadi untuk Sebab inilah memang ketika tenggujuh pun memang diuji setengah tempat. Betul. Ditambah pula dengan pandemik, jadi macam-macam dugaan berlaku. Dan kita bersama mendapatkan pandangan daripada Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Haji Osman Abdul Latif, dalam secara panggilan video untuk berkongsi fikrah dan pendapatnya tentang bagaimana monsun timur laut dan juga kesannya kepada nelayan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi video call bersama dengan kami di MSI, Tuan Haji. Sama-sama. Okey Tuan Haji, kita nak tahu juga bagaimana pandangan dari pihak Tuan Haji sendiri berkaitan dengan baru-baru ini telah pun diumumkan satu berita baik, insentif bulanan dinaikkan kepada RM300 bagi nelayan. Apa mungkin komen Tuan Haji untuk belanjawan negara 2021? Okey, terima kasih. Sebelum dulu saya selaku Ketua Pengarah LKM ingin merakan dan ucapan setinggi-tinggi penghargaan ke atas keprihatinan Kerajaan Malaysia bagi membentang dalam pembentang belanjawan negara tahun 2021 yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada 6 November yang lalu. Dalam pengumuman ini, kerajaan telah pun mengumumkan insentif kepada sektor pertanian sebanyak 1.7 bilion untuk pertanian, ternakan dan juga perikanan. Di dalam pada itu, dalam sektor perikanan terdapat dua insentif yang agak menarik yang telah diumumkan, iaitu yang pertamanya insentif hasil tangkapan nelayan, di mana elang sara hidup nelayan berada dalam kelompok insentif ini, di mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 151 juta diberi kenaikan elang sara hidup nelayan sebanyak RM50 daripada 250 kepada RM300. Insentif ini, kenaikan elang sara hidup ini telah memberi faedah kepada 40,000 orang nelayan yang mana pasti mereka akan gembira. Program ini adalah bertujuan untuk membantu golongan nelayan meringankan bebanan menghadapi tekanan ekonomi disebabkan kenaikan kos sara hidup, di samping merupakan insentif dalam sektor industri perikanan supaya kekal berdaya maju. Dan mereka juga insentif ini supaya mereka dapat meneruskan aktiviti harian mereka dalam menghadapi pada pandemik COVID-19 yang sedang berlaku sekarang. Dalam pada itu juga satu insentif yang baru yang telah diumumkan sebanyak 150 juta iaitu insentif pembiayaan di bawah program pemodenan vessel dan mekanisme tangkapan di mana nelayan boleh meningkatkan pada pemodenan kapal mereka daripada zon A ke zon B dan zon C dan memberi manfaat sebanyak 33,000 nelayan zon A. Dengan mereka boleh mendapat pinjaman sebanyak RM5 juta untuk satu program dengan kadar faedah sebanyak 3.5%. Insentif ini diletak di bawah pembiayaan, di bawah pengelolaan di bawah Agrobank, Pengumuman ini jelas memberi kerajaan sentiasa prihatin dan menghargai khidmat bakti masyarakat nelayan dalam memastikan bekalan ikan dan hasil laut dan negara terjamin. Jadi memang sepanjang tenggujuh ini memang dijamin bekalannya mencukupi di semua negeri, Tuan Haji? InsyaAllah. Di dalam jangkaan kita, setiap hari pendaratan ikan di dalam negara lebih kurang 5,000 metrik tan sehari. Di mana penggunaan di dalam negara mengikut populasi kita 32 juta orang, makan ikan sebanyak lebih kurang 2,000 hingga 3,000 metrik tan saja. Dalam pada itu, kita telah pun ada stok bekalan. LKM sendiri ada stok bekalan sebanyak 120,000 metrik tan satu hari dalam stok sentiasa ready. Jadi cukup untuk bekalan dalam satu bulan. Dalam konteks itu juga, dan seluruh negara, kita ada stok termasuklah dalam stok swasta daripada stok bekalan swasta dan juga stok bekalan kerajaan sebanyak 180,000 metrik tan. Di mana kita jangkakan keperluan dalam negara sebanyak 150 metrik tan satu hari. Dalam keadaan itu juga, LKM telah pun menyediakan membuat simpanan ikan dipanggil QFIS. Kalau tuan-tuan pendengar dapat maklum, sedang mendengar baru ini, iaitu ikan rakyat yang kita sebut ikan QFIS ada 8 jenis, iaitu ikan kembung, pelayang, pencaru, selar, pelaling, ikan air,
ikan keli dan juga ikan salvia. Kita sentiasa sekiranya bekalan ikan cakapan ikan nelayan kita tidak dapat turun dan kita akan keluarkan stok bekalan ikan skewfish. Buat masa sekarang ini, Majlis Keselamatan Negara tidak menghalang pihak nelayan dan juga dalam sektor pertanian turut bekerja untuk bekerja menangkap ikan dan juga dalam aktiviti harian mereka. Jadi buat masa sekarang ini saya jamin bahawa bekalan ikan dalam negara kita insya-Allah akan mencukupi dan tidak ada masalah, dan malah kita ada kelebihan dalam lebih kurang 30,000 metrik tan lagi yang kita ada simpan stok. Terima kasih. Baik, Tuan Haji. Mungkin yang terakhirnya sedikit nasihat dan juga bagaimana dengan persiapan awal yang perlu dilakukan oleh komuniti pesisir pantai dan juga komuniti-komuniti nelayan untuk memastikan tidak ada masalah dan juga tidak ada lagi kehilangan yang yalah keadaan ini boleh merangkut nyawa dan sebagainya kan, supaya mereka lebih bersedia. Tuan Haji, silakan. Okey, saya dalam kesempatan ini saya ingin merayu kepada semua nelayan supaya sentiasa berhati-hatilah untuk turun ke laut, terutama dalam musim ketujuh yang selalunya berlaku di dalam bulan November, Disember, Januari dan sehingga ke Februari lah. Dan buat masa sekarang ni kita LKM sendiri telah menyediakan di kalangan nelayan sendiri sebanyak 1,600 nelayan yang telah diberi latihan dipanggil kumpulan kesan, iaitu kumpulan keselamatan nelayan yang sentiasa untuk membantu nelayan sekiranya dan juga membantu pihak berkuasa mencari dalam sekiranya rakan-rakan mereka menghadapi bencana di dalam laut. Di dalam pada itu, LKM telah memperuntukkan sebanyak 1.5 juta ringgit dalam konteks untuk membantu nelayan dalam konteks berlaku bencana. Di mana sekiranya berlaku bencana, kita akan terus mengeluarkan peruntukan ini sebanyak RM5,000 kepada nelayan untuk dalam usaha-usaha untuk mencari rakan-rakan mereka sekiranya mereka berlaku nelayan. Dan saya mengharapkan supaya nelayan sentiasa sedikit banyak apabila sebelum turun ke laut membuat kajian tentang keadaan gelombang dan cuaca di laut dan juga menghubungi persatuan nelayan yang terdekat untuk mendapatkan maklumat tentang keadaan cuaca. Dan saya menyeru juga supaya utamanya nelayan kumpulan A, vessel kumpulan A yang turun menangkap ikan sekitar 5 juta di dalam laut, turun secara berkumpulan dan sekiranya apa-apa berlaku bencana kepada mereka, insya-Allah rakan-rakan mereka dapat membantu mereka dalam bentuk kumpulan. Dan saya juga meminta menyeru supaya dalam keadaan pandemik wabak COVID-19 ini, minta supaya semua nelayan-nelayan sentiasalah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, sentiasalah memastikan jarak pada fizikal, sentiasa memakai pada penutup muka dan juga sentiasalah membasuh tangan dan menjaga kebersihan diri. Saya harap semua nelayan seluruh negara mematuhi memahami keadaan pandemik COVID-19 ini dan mematuhi SOP seperti yang telah saya tetapkan. Bersama ini kita semua bertanggungjawab untuk menghentikan wabak COVID-19 ini. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Tuan Haji Osman Abdul Latif, Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM yang berkongsi harapan dan juga bagaimana SOP terbaik untuk membantu golongan yang terjejas seperti nelayan. Betul. Dan kita pun ada peranan untuk membeli hasil mereka ataupun membantu cakna apa keperluan mereka. Kadang-kadang memanglah ada bantuan tapi tidak mencukupi, mungkin ada yang nak ramai. Inilah masa untuk kita berperanan dalam satu komuniti yang menghibah.